Bertemu dengan Rasulullah adalah karomah dalam mimpi maupun dalam jaga. Bila karomah seperti juga mukjizat. Satu karomah hanya dikurniakan Allah sekali, tidak berulang. Maknanya kalau kita benar bermimpi jumpa Rasulullah sekali saja. Kalau berulang kali sampai 500 kali, itu adalah tipu daya syaitan. Kita boleh semak sejarah mukjizat Nabi. Satu-satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW sekali. Rasulullah bila dikurniakan mukjizat yang lain. Mukjizat yang telah dikurniakan itu tidak berulang. Kerana kalau berulang banyak kali itu kebolehan seseorang, bukan lagi karomah. Bila kebolehan seseorang itu ada unsur syaitannya, bukan karomah. Tapi pandangan kita kembali. Kalau selalu mimpi Rasulullah itu betul. Kalau sekali saja itu tak betul. Kalau dapat karomah sekali itu tak betul. Kalau sentiasa dapat karomah itu betul. Itu pikiran yang terbalik. Antara karomah ialah kasyaf. Semua kita menganggap kalau seorang itu kasyafnya hebat, 24 jam kasyafnya, sepanjang masa hidupnya dalam kasyaf. Kita anggap, oh dia ini adalah wali kutub. Diletakkan oleh Allah dalam keadaan kasyaf, malam kasyaf. Kecil besar dia boleh tahu. Kasyaf juga adalah aromah bagi umat Nabi Muhammad. Satu-satu jenis kasyaf itu Allah kurniakan sekali, tidak berulang. Ini tidak bagi pukul 8 kasyaf sampai pukul 9 bercakap-cakap semua kasyaf. Kasyaf, malam kasyaf, besok kasyaf, hari-hari kasyaf. Ini adalah kasyaf syaitannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tadi telah saya bacakan dua ayat 190 dan 191 surah Ali Imran. Ayat ini memang selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah saya. Tuan-tuan dan puan-puan selalu mendengar. Tapi masalah yang kita hadapi sejauh mana kita boleh faham dua ayat ni. Maknanya dalam bahasa kita mungkin kita faham makna. Kita tahu maknanya. Tapi apa yang Allah maksudkan mungkin banyak kita tak faham. Dua ayat ini adalah menjadi panduan yang sangat penting bagi ahli tarekat. Sebab itu kita perlu memahami kenapa kita mesti bertarekat. Apa kepentingan kebaikan tarekat itu. Semua ada terkandung dalam ayat ini. Pertama sekali, dua ayat ini Allah jelaskan kepada kita umat Nabi Muhammad dan umat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu sama saja. Ada yang di kalangan umat Nabi Muhammad dan umat Nabi dulu-dulu sentiasa berzikir dan tafakur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di kalangan umat Nabi Muhammad, golongan ulul albab itu pertama sekali ialah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu ada golongan yang terus menerus berzikir dan tafakur dalam apa juga keadaan hidup mereka. Disebut dalam ayat yang ke-191, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri, duduk, berbaring, yang bermakna ketika jaga maupun tidur.
Sambil mereka berzikir, mereka sertakan tafakur. Di sini kita dapat pengajaran daripada Allah bahawa zikir, amalan zikir mesti digandingkan dengan amalan tafakur. Kalau zikir saja tak ada tafakur, itu berarti kita beramal dengan separuh apa yang Allah ajarkan kepada kita. Dan zikir yang diamalkan oleh golongan ulul albab itu bukan sebarang zikir, bukan asal zikir, tapi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yang zaman kemudiannya dikenali dengan zikir dalam tarekat. Zikir dalam tarekat inilah yang dimaksudkan zikir darajat. Jadi bukan semua zikir, bukan sebarang zikir yang diamalkan oleh golongan ulul albab, tapi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Inilah yang kemudiannya dikenali dengan zikir dalam tarekat atau zikir darajat. Jadi kita bila ikut tarekat mesti kita faham zikir yang kita sebut itu ya zikir darajat. Zikir yang memang diajar oleh Rasulullah secara khusus kepada setengah sahabat. Para sahabat ajarkan kepada tabi'in. Seperti zikir tahlil la ilaha illallah. Secara khusus Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, termasuklah Hasan Basri. Apa itulah seterusnya Hasan Basri ajarkan kepada Habibul Ajami. Habibul Ajami ajarkan kepada Daud Ta'i. Daud Ta'i ajarkan kepada Ma'ruf Qarahi. Ma'ruf Qarahi ajarkan kepada Siri Sukti. Siri Sukti ajarkan kepada Abu Qasim Al-Junaydi Al-Baghdadi. Teruslah berkembang sampai sekarang. Jadi bukan sebarang zikir. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, zikir itu ada dua jenis. Zikir hasanat dan zikir darajat. Tapi ramai ulama tidak menyadari pembahagian zikir ini. Karena itu setengah mereka asal berzikir saja. Asal berzikir, sudahlah berzikir. Tapi sebenarnya zikir telah diistihadkan oleh ulama tasawuf. Ilmu dan amalan zikrullah ini diistihadkan oleh ulama tasawuf. Bukan ulama fiqh, bukan ulama tauhid. Ulama tauhid mengistihadkan ilmu tauhid. Ulama fiqh mengistihadkan hukum hakam yang terbagi kepada 4 dalam taharah, dalam ibadah, dalam jinayat, dalam munakahat, nikah kahwin. Tapi amalan zikir dan tafakur secara khusus diistihadkan oleh ulama tasawuf. Hasil daripada istihad mereka, maka timbullah berbagai tarekat sebagaimana yang kita maklum. Kalau ibadat-ibadat lain itu, berbagai ibadat diistihadkan oleh fuqaha. Sejak zaman hidupnya Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun
tahun 150 Hijrah. Diikuti oleh Imam Malik, meninggal dunia tahun 179 Hijrah. Diikuti oleh Imam Syafi'i tahun 204 Hijrah. Diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal dunia 241 Hijrah. Maka begitulah juga zikir diistiadatkan oleh ulama tasawuf. Di antaranya Raja Abu Bakar dikenali dengan tarekat Siddiqiyah apabila sampai kepada Abu Haris Muhasibi yang hidup pada tahun 200, yang meninggal dunia pada tahun 243 Hijrah, maka dikenali dengan tarekat Muhasibiyah. Beliau Abu Haris Muhasibi sezaman dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal seorang mujtahid di bidang fiqh, tokoh yang hebat dalam bidang fiqh, mazhabnya Hanbali. Abu Haris Muhasibi tokoh di bidang tasawuf. Antara hasil ijtihadnya ialah tarekat Muhasibiyah. Apa yang perlu kita pandang di sini ialah sezaman. Tapi orang sekarang menganggap tarekat ini direka-reka oleh orang-orang zaman sekarang, oleh mereka yang sesat. Syekh Abu Yazid Bustami meninggal dunia 262 Hijrah. Abu Yazid Bustami At-Taifuri. Tarekatnya dikenali dengan tarekat Taifuriyah. Dan sampai sekarang kita boleh dapati amalan yang diajar beliau sampai sekarang di masjidnya di utara Iran. Di masjidnya itulah makam dia dikebumikan. Makam gurunya dikebumikan di dalam masjid, beliau dikebumikan di luar masjid. Dan amalan tarekat yang diajar oleh Abu Yazid Bustami masih diamalkan oleh anak cucu, oleh pengikut-pengikutnya sampai sekarang. Selepas itu kita temui Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi meninggal dunia 297 Hijrah. Akhir abad 3 Hijrah. Tarekatnya dikenali tarekat Junaidiyah. Beliau disepakati oleh ulama dulu dan sekarang sebagai ulama paling alim di zaman hidupnya. Begitulah perkembangan ilmu tarekat. Jadi kita berbalik semula pada ayat 190, 191. Yang menggambarkan dengan jelas segulungan umat Nabi Muhammad, tentunya mereka itu sebahagian sahabat Nabi. Sentiasa zikir dan tafakur sepanjang masa. Maka kerana itu mereka dikurniakan Allah tazakkur. Sebab itu dalam Quran disebut innama yatazakkaru ulul albab. Akhir ayat 29, akhir ayat 19 surah Ar-Ra'd. Innama yatazakkaru ulul albab.
ulul albab saja yang mampu tazakkur. Sebab kerana mereka saja yang sentiasa zikir dan tafakur. Lalu tiga istilah ini serangkai. Zikir, tafakur, tazakkur. Istilah-istilah ini Allah yang sebut dalam Quran. Bukan ulama yang mencipta. Alladzina yadhkuruna Allaha. Ini jadi zikir. Wa yatafakkaruna. Ini jadi tafakur. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya ulul albab saja yang mampu tazakkur. Jadi zikir, tafakur, tazakkur. Bila kita belajar mana-mana tarekat, beramal dengan mana-mana tarekat, jangan lari dari prinsip ini. Zikir, tafakur, tazakkur. Zikir, tafakur, tazakkur. Kalau dalam tarekat Naqsabandiyah, zikirnya secara khafi Allah, Allah, dalam hati tak ada suara. Kalau zikir jihar, la ilaha illallah, itu zikirnya. Tafakurnya ada tiga. Wujudnya Allah, sifat keagungan dan sifat kesempurnaannya. Berdasarkan kepada firman Allah, wad'u khaufan wa tam'ah. Sebab itu, ketika seseorang ditalkinkan zikir dengan tarekat Naqsabandiyah, maka ketika ditalkinkan itu diajar supaya menyebut dalam hati Allah, Allah tanpa suara, sambil ingat-ingatkan wujudnya Allah, sifat keagungan dan sifat kesempurnaannya, jalaluhu wa jamaluhu. Tiga, tafakur. Bila zikir dan tafakur ini dilakukan berterusan, maka Allah mula-mula sekali hilangkan sifat hati yang sangat buruk, yang menjadi ibu segala sifat buruk di dalam hati, yaitu sifat ghaflah, ghaflatul qalbi. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah berzikir dalam hati Allah, Allah, terus menerus sepanjang masa, supaya hati Nabi tidak bersifat ghaflah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ya Muhammad, hendaklah engkau sebut dan ingat nama Tuhanmu Allah fi nafsika, di dalam hatimu, tadarruan wa khifatan, sehingga hatimu jadi tadarru' kepada Allah dan takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul, tanpa ada kuat suara, zikir khafi dalam hati. Bil ghudwi wal asal, sepanjang masa siang dan malam. Wala takum minal ghafilin. Ya Muhammad, engkau jangan berhati ghaflah. Karena ghaflah adalah penyakit dalam hati, sifat yang paling buruk yang menjadi ibu punca timbulnya berbagai sifat buruk yang lain. Kita umatnya juga diwajibkan oleh Allah supaya berzikir dalam hati Allah, Allah, Allah. Kata setengah ulama, kalau Rasulullah SAW yang memang dididik oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, diwajibkan berzikir dalam hati Allah, Allah, untuk menghilangkan sifat ghaflah, maka apatah lagi umatnya yang memang tenggelam dalam ghaflah.
tentulah umatnya lebih utama untuk berzikir seperti itu. Dan itulah setengah ulama tasawuf menetapkan hukum wajib bagi kita umat Nabi Muhammad berzikir Allah Allah dalam hati. Seperti yang Allah perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu saja amalan yang boleh menghapuskan sifat ghaflatul qalbi. Apabila sifat ghaflatul qalbi hilang, maka sifat-sifat buruk yang lain akan hilang. Kerana ghaflatul qalbi adalah punca ibu bagi penyakit, berbagai penyakit dalam hati. Jadi ulul albab berzikir, terus berzikir sambil tafakur terhadap wujudnya Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah. Terus menerus, maka hati mereka dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah, dihapuskan oleh Allah sifat ghaflatul qalbi. Hati mereka hidup bercahaya. Lalu Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi, menutupi pandangan mata hati atau basirah. Maka pandangan mata hati atau basirah mereka nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Itulah yang disebut inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam alam malakut kejadian-kejadian yang letak di bahagian langit. Di alam malakut kejadian-kejadian yang terletak di kawasan bumi. Begitu juga di dalam malakut peredaran masa malam dan siang. Terdapat berbagai tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah sebagai ilahul alamin, rabbul alamin, yang dapat disaksikan dengan jelas oleh pandangan mata hati ulul albab. Kenapa? Karena mereka ulul albab ni sentiasa zikir dan tafakur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini kan contoh jelas bagi ahli tarekat. Kalau ahli tarekat pegang contoh ini, insya Allah tidak akan tersimpang daripada tujuan kita bertarekat sebenar. Apabila seorang ahli tarekat dia tak tahu ini, tak tahu apa yang terkandung dalam dua ayat ini, dia lari daripada apa yang Allah sebut dalam dua ayat ini sebagai panduan. Dua ayat ini sudah tidak menjadi panduan lagi. Ketika itulah ahli tarekat itu akan tersimpang jauh. Kalau ulul albab sentiasa zikir dan tafakur, diakhiri dengan kurniaan Allah tazakkur, maka orang-orang yang berzikir yang lari daripada kaedah yang Allah ajarkan ini, mereka akan tersesat. Yang mereka dapat adalah bayangan-bayangan yang dibayangi oleh, yang didalangi oleh syaitan. Karena syaitan memang sentiasa menggunakan ajaran Allah untuk menipu kita. Ahli zikir, maka syaitan gunakan zikir. Ahli politik, maka syaitan gunakan politik. Ahli solat, maka syaitan gunakan solat. Ahli sedekah zakat, orang kaya, maka Allah gunakanlah sedekah dan zakat. Begitulah seterusnya.
Mereka yang bangun tengah malam, rajin, tak pernah miss, mesti tahajud malam, maka syaitan gunakan juga tahajud malam untuk menyesatkan mereka. Jadi kita sebagai ahli tarekat, kita hendaklah awas. Syaitan gunakan tarekat, gunakan zikir dan tafakur, sehingga kita terkeliru. Kita sudah disempangkan oleh syaitan, kita masih tetap rasa ini adalah hidayah Allah. Ini adalah natijah zikir. Sebab itulah di dalam mana-mana tarekat, supaya kita tidak lari dari 3 landasan zikir, tafakur dan tadzakur, maka dalam mana-mana tarekat diwujudkan doa munajat, supaya mereka yang bertarekat tidak tersimpang ke kiri dan ke kanan, disimpangkan oleh syaitan. Itulah dalam Naqsabandi dan setengah tarekat lain doa munajat yang terkenal. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Doa munajat ni sangat penting. Inilah ibarat steering bagi kereta. Steering bagi orang bertarekat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. InsyaAllah mereka yang berpegang doa dengan doa munajat ini, mereka yang bertarekat akan selamat. Tapi apabila mereka tinggalkan doa munajat ini kerana tak faham, alasan mereka doa ini tak ada apa pun guna. Apa pula ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, tak ada apa-apa makna, kosong saja. Sedangkan yang sebenar doa ini adalah satu doa yang sangat baik, sangat bersih, sangat halus. Termasuk dalam doa bilisanil khal yang penuh adab. Jadi apabila kita zikir tafakur dan kita sentiasa jaga doa munajat, insya-Allah apa saja usaha-usaha syaitan cuba menyimpangkan kita, menyesatkan kita, insya-Allah kita selamat. Antara kaedah yang syaitan selalu gunakan ialah dikasyapkan. Orang yang bertiga tadi syaitan kasyapkan, dapat kasyap syaitaniah, bukan kasyap ilahiyah, tapi kasyap syaitaniah. Ahli tarekat ramai yang tak faham mana satu kasyap syaitan, mana satu kasyap ilahi, kasyap daripada Allah dari syaitan di mana satu. Kita tak tahu. Sebab itulah kita jangan tinggalkan guru. Sebab guru lah rujukan kita. Siapa yang menjauhkan diri daripada guru dan daripada jemaah, mereka akan jadi mangsa syaitan. Memang kalau kita ingatkan sejarah orang yang bertarekat, ramai yang diserahkan oleh syaitan daripada landasan zikir, tafakur, tadzakur kepada perkara-perkara mukasyafah, perkara-perkara kasyaf, pada perkara-perkara yang dimimpikan. Sehingga ada yang mendakwa
dalam masa sekian tahun selalu berjumpa Rasulullah sebanyak 500 kali, sebanyak 1000 kali, sebanyak 8 kali, sebanyak 10 kali. Betul ke yang ditemui dalam mimpi itu Rasulullah? Bertemu dengan Rasulullah adalah karomah dalam mimpi maupun dalam jaga. Bila karomah seperti juga mukjizat, satu-satu karomah hanya dikurniakan Allah sekali, tidak berulang. Maknanya kalau kita benar bermimpi jumpa Rasulullah sekali saja, kalau berulang kali sampai 500 kali, itu adalah tipu daya syaitan. Kita boleh semak sejarah mukjizat Nabi. Satu-satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW sekali. Rasulullah bila dikurniakan mukjizat yang lain. Mukjizat yang telah dikurniakan itu tidak berulang. Karena kalau berulang banyak kali itu kebolehan seseorang, bukan lagi karomah. Bila kebolehan seseorang, itu ada unsur syaitannya, bukan karomah. Tapi pandangan kita terbalik. Kalau selalu mimpi Rasulullah itu betul, kalau sekali saja itu tak betul. Kalau dapat karomah sekali itu tak betul. Kalau sentiasa dapat karomah itu betul. Itu pikiran yang terbalik. Antara karomah ialah kasyaf. Semua kita menganggap kalau seorang itu kasyafnya hebat. 24 jam kasyafnya. Sepanjang masa hidupnya dalam kasyaf. Kita anggap, oh dia ini adalah wali kutub. Diletakkan oleh Allah dalam keadaan kasyaf, alam kasyaf. Kecil besar dia boleh tahu. Kasyaf juga adalah karomah bagi umat Nabi Muhammad. Satu-satu jenis kasyaf itu Allah kurniakan sekali, tidak berulang. Ini tidak pagi pukul 8 kasyaf sampai pukul 9 bercakap-cakap semua kasyaf. Petang kasyaf, malam kasyaf, besok kasyaf, hari-hari kasyaf. Ini adalah kasyaf syaitannya. Karena kasyaf, terutama kasyaf yang berkaitan dengan asrarul ibad, rahsia-rahsia kehidupan makhluk di dunia ini. Kasyaf mengenai rahsia-rahsia manusia, rahsia-rahsia makhluk di dunia ini, itu kalau tidak dapat pun tak apa. Tapi ramai orang tak faham. Kasyaf inilah yang menjadi ukuran seseorang itu dekat atau jauh dari Allah. Seorang itu wali Allah, wali kecil atau wali besar, wali kutub, wali abdal. Sedangkan kasyaf yang dikira oleh Allah ialah kasyaf ilmu. Al-Mukasyafah al-ilmiyah, kasyaf tentang ilmu. Itulah yang dinamakan hidayat. Itulah yang disebut oleh Rasulullah, man amila bima amila warasahullah ilman ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan satu ilmu yang dia tahu, maka Allah akan kurniakan satu lagi ilmu yang dia tak tahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Inilah kasyaf ilmiah. Bukan kasyaf nampak-nampak. Di mana-mana pun ahli tarekat. Bila kita dengar perbualan mereka memang menyanjung tinggi tentang kasyaf. Asyik bercerita tentang kehebatan kasyafnya masing-masing. Kasyaf gurunya, kasyaf kawan-kawannya. Tak putus-putus. Dan inilah yang menjadi daya penarik mereka bertarekat. Sedangkan ulama tasawuf kata, kalau kasyaf tentang asrarul ibad, kasyaf mengenai apa yang berlaku di kalangan makhluk di muka bumi ini, tidak dapat pun tak jadi, tidak menjadikan seorang itu jauh dari Allah, tidak menjadikan seorang itu kurang derajatnya di sisi Allah. Malahan sesiapa yang nampak rahsia-rahsia makhluk di dunia ini secara kasyaf, kalau dia tidak berakhlak dengan akhlak Allah, maka kasyafnya itu akan membawa padah pada dirinya. Seperti apa yang berlaku diceritakan oleh setengah ulama yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Dalam satu tingkat hidup beliau, di permulaan hidup beliau, Allah kasyafkan untuk Nabi Ibrahim nampak manusia yang melakukan kejahatan. Nabi Ibrahim geram, marah. Ya Allah, binasakan orang ini, mampuskan dia. Maka Allah matikan orang tersebut. Hari lain nampak lagi, ya Allah, ini orang jahat, hapuskan ya Allah. Dihapuskan. Karena permohonan Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Sudah beberapa kali maka Allah beritahu Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aku yang menjadikan mereka, walaupun mereka buat jahat. Aku sayang mereka, tapi kenapa engkau begitu? Maka setengah ulama mengaitkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini dengan perintah Allah supaya menyembelih anaknya Ibrahim, anak-anaknya Ismail. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail itu. Kata setengah ulama, supaya Nabi Ibrahim merasakan macam mana perasaan dia bila diperintah oleh Allah menyembelih Ismail yang disayangi. Ya, kerana itulah mengisapkan Nabi Ibrahim. Ini bukan pandangan saya, pandangan setengah ulama. Seperti Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqadul Himam. Tegasnya kita bertekad jangan lari daripada ilahi antara maksudi wa ridha kamatlubi. Senang yang kita terima, susah yang kita terima, pujian yang kita terima, cercaan yang kita terima, suasana yang kita suka, suasana yang kita benci, mestilah dipayungi dengan doa ilahi anta maksudi wa ridha kan matlubi. Senang susah sama saja. Puji dan cerca sama saja. Susah dan senang sama. Tak ada apa. Kalau semua ahli tarekat begitu, itulah yang dinamakan ruhama'u bainahum. Kasih sayang, hormat menghormati, seperti yang berlaku di zaman sahabat.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan mereka yang beriman bersama-samanya sangat tegas sikap mereka terhadap kesalahan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang, hormat menghormati, bantu-membantu di kalangan mereka. Tak ada masalah kecil hati. Kerana para sahabat semua besar hati. Besar hati apabila dalam hati itu ada yang maha besar, iaitu Allah. Orang yang tepat kecil hati ini kerana hatinya kecil. Sebab apa hatinya kecil? Tidak ada Allah. Hatinya tidak ingat Allah. Hatinya mati. Tak ada cahaya. Allah hilang. Jadi syaitan memang gemar menggunakan zikir dan tafakur. Gemar menggunakan istilah-istilah dalam tarekat untuk menyesatkan kita, menyelewengkan kita dari tujuan yang sebenar. Tapi kita diberi senjata. Diberi senjata yang ampuh untuk melawan mereka, iaitu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Senang susah mestilah kita teguhkan pegangan kita kepada ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Apa saja keadaan kita mesti pegang. Karena para sahabat Nabi, inilah pegangan mereka. Karena itulah mereka disebut ruhama'u bainahum. Zaman Mekah, zaman Madinah, sahabat sentiasa berzikir, yang mereka mau Allah. Yada'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajha. Mereka itu sentiasa menyebut, menyeru nama Tuhannya Allah bil ghadati wal asyi, sepanjang siang dan malam, yuriduna wajha, yang mereka mau Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tapi mereka dapat menghayati, berpegang teguh. Kita dengar tapi tak tahu setakat mana kita berpegang teguh dengan doa munajat ni. Sebab itu bila diganggu mimpi sikit aja kita dah ngelabah. Mimpi nampak ular hitam, sudah ngelabah, sudah takut. Apa nak takut? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, yang aku mau engkau dan keredoanmu. Mimpi kita itu kita pulangkan pada Allah. Yang kita harap Allah bagi baiknya, jauhkan keburukannya. Tak ada masalah apa. Ramai orang tarekat ni, bila mimpi mengelabah. Bila mimpi menggelabah. Lebih-lebih lagi, mimpi yang bukan-bukan. Mimpi yang menakutkan. Tanya sini, tak habis-habis. Padahal doa dah diberi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Mimpi apa pun. Itulah doanya. Berarti kita serahkan kepada Allah. Yang kita mau kebaikan Allah. Karena itu tuan-tuan, bagi mereka tak faham, elok-elok mereka ikut satu tarekat. Bila selalu mimpi berjumpa Nabi Allah Khidir, tarekatnya sudah berubah.
diubah dengan tarekat Khidiriyah daripada tarekat yang asal. Alasannya kerana selalu ketika mimpi, ketika tidur, mereka kononnya didatangi oleh Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir jadi gurunya. Sedangkan gurunya sudah ajar, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ada ahli tarekat nampak seolah-olah pergi ke aras, seolah-olah melawat 7 lautan, nampak berbagai kejadian Allah yang ajaib. Hati sudah berubah. Hati sudah lupa, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ada ahli tarekat ketika zikir, nampak itu, nampak ini. Sudah tertarik hati dengan apa yang dilihat ketika zikir. Itu berarti sudah lupa doa munajat, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi zikir, tafakur, tadzakur. Akhir sekali tadzakur. Tadzakur ini sangat penting. Zikir, tafakur kita mudah paham, tapi tadzakur, ini susah. Tapi kita boleh pahami dengan berbagai pendekatan. Kalau kita gunakan pendekatan hadis, maka tadzakur itu persis pengalaman seseorang bila disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi terasa melihatnya, maka sesungguhnya anda akan terasa sentiasa dilihat, dipantau oleh Allah. Inilah ihsan. Ihsan itulah tadzakur. Bila seseorang itu ditingkatkan daripada iman kepada ihsan, daripada mukmin kepada muhsin, maka bila sampai ke tingkat ihsan, ketika itulah orang tersebut mampu tadzakur. Dan tadzakur ini ada 2 peringkat. Bila sampai ke tingkat ihsan, yang pertama, semasa difanakan oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu. Beribadat kepada Allah seolah-olah melihatnya. Berzikir seolah-olah melihat Allah. Ketika itulah difanakan. Ketika itulah tadzakur bermula. Tapi fana ini berakhir. Fa in lam takun tarahu. Sekiranya anda tidak lagi seolah-olah melihatnya, fana berakhir. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya anda akan terasa Allah sentiasa melihat diri anda. Ini baqa' billah. Jadi seorang yang disampaikan Allah ke tingkat ihsan, mereka akan dapat tadzakur. Dimulai dengan fana. Ditamatkan fananya, diletakkan oleh Allah dalam keadaan baqa' billah. Jadi mereka yang berada dalam keadaan baqa' billah itulah yang mampu tadzakur. Karena itu innama yatadzakkaru ulul albab. Ini bermakna ulul albab yang sentiasa zikir dan tafakur berjaya mencapai matlamat zikir tafakur, yaitu tadzakur. Atau dengan lain kata, mereka dikurniakan oleh Allah, ditingkatkan derajatnya ke tingkat derajat ihsan. Melalui fana, dikeluarkan dari fana, diletakkan oleh Allah dalam keadaan baqa' billah. Ini ringkasnya, tadzakur itu ialah bagi mereka yang berzikir ditingkatkan oleh Allah ke tingkat ihsan.
yang melalui 2 tahap. Tahap pertama difanakan, bila fana berakhir, mereka letakkan Allah dalam keadaan baqa' billah. Orang inilah yang mampu tazakkur. Ini kalau kita menggunakan hadis untuk memahami makna tazakkur. Senang saja. Apa itu tazakkur? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seorang ahli hadis yang terkenal, Ibnu Rajab Hambali, meninggal dunia tahun 795 Hijrah. Meninggal dunia akhir abad 8 Hijrah. 795 Hijrah. Dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ni sudah selalu saya sebutnya, sudah diterjemah ke bahasa kita dengan tajuk Himpunan Ilmu dan Hikmah. Cuba tuan-tuan beli. Tak baca pun tak apa, letak-letak kat meja. Anak-anak isteri tengok tajuk jadilah. Dapat juga pahala. Memang kita rajin beli buku, tapi nak buka tu yang sangat berat. Walaupun lembaran-lembaran tu nipis saja, tapi nak buka tu macam 2 tan. Seolah-olah kita nak ambil, nak sewa keren untuk buka buku. Ada jemaah saya bagi tahu, dia beli buku saya, Syekh dan Mutarekat, untuk suaminya. Diletakkan kat meja suaminya 1 tahun. Tak beralih. Tak ada nampak beralih di tempat itu. Ya? Begitulah tuan-tuan. Jadi menurut Syekh Ibn Rajab Hambali, dia ada menjelaskan bila seorang itu sampai ke tingkat ihsan, ketika itu tazakkur. Ada kata beliau, berdasarkan pada hadis tentang ihsan ini, maka seorang yang disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan kerana berzikir dan tafakur terus menerus akan melalui 2 tahap dalam hubungannya dengan Allah. Tahap yang pertama difanakan oleh Allah. Ketika difanakan itulah dari sudut ilmu orang yang difanakan ini ditingkatkan oleh Allah ke tingkat makrifah. Ketika berilmu, orang ini dipanggil alim. Sesudah ilmunya ditingkatkan oleh Allah ke tingkat makrifah, karena sampai ke tingkat derajat ihsan, maka ilmunya ditingkatkan kepada makrifah. Bila ilmunya ditingkatkan, dipindahkan oleh Allah daripada ilmu kepada makrifah, berarti ilmu yang pada akal itu dipindahkan oleh Allah, ditingkatkan oleh Allah ke tingkat ke dalam hati. Jadi ilmu pada akal, makrifah di dalam hati. Ilmu ada usaha kita, tertakluk dalam usaha kita. Tapi makrifah adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika difanakan itu, kata Ibn Rajab, biasanya orang yang difanakan itu dia tidak mampu, dia tidak melakukan perintah-perintah Allah, tapi tidak berdosa. Contohnya, Ashabul Kahfi difanakan Allah 309 tahun. Mereka tidak ada melakukan perintah Allah sama sekali. 309 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasata sinina wazadu tis'ah. Mereka tinggal dalam gua itu selama 309 tahun. Apa juga ibadat yang Allah perintah, mereka tak lakukan. Kerana dalam keadaan fana tidak berdosa. Ya. Jadi begitulah seseorang yang disampaikan Allah ke tingkat ihsan, seolah-olah mandang Allah ketika itu difanakan. Jadi ketika difanakan itu, kalau mengambil waktu yang lama, maka orang tersebut tidak melakukan apa yang Allah suruh, tapi tidak dikira berdosa. Karena mereka rasa sekejap.
Ashabul Kahfi difanakan oleh Allah 309 tahun. Mereka rasa mereka rasa berada dalam gua itu macam satu hari atau satu malam saja. Seperti juga kita tidur. Ya, kita tidur pukul 10, terkejut waktu subuh. Macam itu. Jadi orang yang sedang difanakan, kalau tidak melakukan perintah Allah yang diwajibkan, tidak berdosa. Karena itulah kata Ibnu Rajab Hambali, ketika orang itu difanakan, walaupun ilmunya sudah ditingkatkan kepada makrifah, tapi sifat kehambaannya tetap kurang. Maka dipanggillah orang tersebut arif nakis. Al-arif an-nakis. Orang yang arif billah dari sudut ilmu, nakis kurang dari sudut kehambaannya kepada Allah. Tetapi apabila fananya itu berakhir, Allah letakkan dalam keadaan baqa' billah. Sesudah berakhirnya fana, diletakkan dalam baqa' billah. Ketika itulah hamba tersebut berjaya melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka itulah orang-orang yang mendengar perintah Allah, lalu mereka lakukan dengan amalan terbaik. Jadi kerana itu di peringkat akhir ini, di peringkat akhir ihsan ini, orang tersebut digelarkan arif al-kamil. Orang yang dikurniakan oleh Allah makrifah, arif kamil, sempurna ibadatnya. Karena ibadatnya sebaik-baik ibadat. Jadi apa yang saya sebutkan ini tentang ihsan itu, itulah tazakkur. Dan kita bila bertekad jangan lupa 3 istilah ni, zikir, tafakur, tazakkur. Lain daripada itu bukanlah matlamat orang berzikir. Tasyab, ya. Nampak itu, nampak ni, pergi ke aras, pergi ke sana, kemari, lawat 7 lautan, ini tak dapat pun tak apa. Ya. Tapi ramai ahli tarekat ni sudah diselewengkan oleh syaitan ke arah itu. Kalau zikir mesti nampak warna, nampak masjid, nampak laut, nampak, ya, itu nampak ini. Kalau nampak-nampak macam itu dianggap zikirnya sudah menjadi, derajatnya sudah ditingkatkan oleh Allah. Padahal itu semua adalah merupakan ujian daripada Allah, bala yang besar. Karena orang yang dikurniakan oleh Allah kasyaf, ya, asrarul ibad, mestilah dia berakhlak dengan akhlak Allah. Kalau tidak, kasyafnya itu akan menjadi punca merosakkan diri zahir dan batinnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kita bertekad ni, kita jangan lupa 3 istilah ini dan hubungannya antara satu sama lain, yaitu zikir, tafakur, tazakkur. Itu adalah natijahnya. Jadi yang dapat tazakkur itu adalah mereka yang ditingkatkan oleh Allah daripada tingkat iman atau dari tingkat mukmin ke tingkat ihsan menjadi muhsin. Seorang muhsin barulah berjaya melakukan tazakkur. Sebab itu Maulana Zakaria Kandalawi bila ditanya apa itu tarekat, ya Syekh, oh senang saja. Tarekat itu ialah amalan yang bila diamalkan boleh meningkatkan derajat seorang ke tingkat ihsan, menjadi seorang muhsin. Itulah tarekat. Jadi dengan ini kita tahulah, ya, kita bertekad itu untuk apa? Supaya mudah-mudahan Allah tingkatkan derajat kita daripada tingkat iman menjadi seorang mukmin
ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Seorang muhsin lah yang mampu tazakkur kepada Allah, dan bila beribadat, baik ibadatnya sebaik-baik ibadat. Jangan lari daripada ini. Kalau lari, habis. Tapi itulah syaitan memang ajak kita, palingkan kita ke arah lain. Tapi hendaklah kita pegang steering tarekat ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Jadi saya fikir malam ni cukuplah. Saya dah cakap panjang lebar. Kesimpulannya, masing-masing kita jangan lupa zikir, tafakur, tazakur. Lain daripada itu bukan. Kita sepanjang kita bertarekat puluh tahun, kalau tak nampak resil-resil manusia, tak apa. Tak jadi cacat. Jangan susah hati. Kadang-kadang kita boleh dengar kawan-kawan berbual, yang dia itu kasap nampak itu nampak ni, kita berasa iri hati. Kenapa kita tak kasap? Jangan itu kadang-kadang kita dengar dalam masyarakat kita ni ada orang kasap hebat. Kita pun dah gelabah. Kenapa Pak Cik itu boleh kasap macam tu hebat? Aku tak boleh. Aku bertarekat pun dah 10 tahun. Habuk pun tak nampak. Kan ada di mana-mana di Malaysia ni ada orang yang kasap 24 jam. Itu janganlah kita heran. Iblis lagi kasap. Susah nak kalahkan kasap iblis. Hebat lagi. Kakak ni dia ada siapa nak bertanya? Assalamualaikum Tuan. Minta izin Tuan. Kalau mereka yang berzikrullah tanpa tafakur, bagaimanakah keadaan sikap mereka? Orang berzikir tanpa tafakur. Ya Tuan. Ini sama juga orang berjalan, kaki sebelah kanan melangkah, sebelah kiri tak boleh langkah kerana kaki kiri diikat kat tiang. Kita berjalan dengan dua kaki, kaki kanan, kaki kiri. Kita berzikir dengan zikir dan tafakur. Zikir itu mungkin dalam hati, mungkin di lidah. Tafakurnya itu tumpuan mindah kita terhadap wujudnya Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah. Jadi kalau tanpa tafakur, mindah kita akan melayang-layang ke sana kemari. Jadi kita rasa berjalan, tapi sebenarnya kita tak pergi ke mana pun. Kita tetap di tiang itu saja. Masalah apa? Kaki kiri terikat kuat pada tiang. Sepatutnya kaki kiri melangkah. Sepatutnya fikiran kita tumpukan pada wujudnya Allah, keagungan dan kesempurnaannya. Barulah dua-dua itu berfungsi. Zikir dan tafakur. Ini orang ramai tak tahu tuan-tuan. Ini adab ini bukan ulama, bukan Rasulullah yang menetapkan. Allah sendiri tetapkan dalam Quran. Bila Allah sendiri tetapkan dalam Quran, kita tak boleh nak menyalahi apa yang Allah ajar. Ayat 56 surah Al-A'raf, mestilah kita ingat ni. Wad'uhu khawfan wa tam'a wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiya wad'uhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bahagian tengah ayat ni. Wad'uhu, mana-mana dalam amalan. Wad'uhu, ud'ullah. Sebut Allah, Allah, Allah. Itu ud'ullah. Dalam ayat lain, ulida'ullah. Ya Muhammad, kau sebutlah Allah. Jadi ini perintah. Wad'uhu.
Macam mana kita nak buat ni? Sebutlah Allah, Allah. Dan lidah ke dalam hati. Khaufan. Dalam keadaan hati kita ni takut kepada Allah. Macam mana nak timbulkan rasa takut kepada Allah dalam hati? Itulah ingat wujudnya, ingat keagungannya. Tafakur kepada wujudnya dan keagungannya nanti menimbulkan hati kita takut kepada Allah. Wa tam'a. Tam'a ni tenang, bergantung harap hati sepenuhnya kepada Allah yang maha sempurna. Nah, sebab itulah berdasarkan ayat ini, ketika kita berzikir, hendaklah kita tafakur terhadap 3 perkara, wujudnya Allah, keagungan Allah, supaya timbul rasa takut dalam hati kita hanya kepada Allah, dan sifat kesempurnaannya supaya hati kita tenang. Tawakal sepenuhnya kepada Allah yang maha sempurna. Ini kaedah ini Allah ajar, bukan ulama. Sebab itu dicontohkan oleh Allah dalam Quran. Bagi mereka yang bangun tahajud malam, apakah amalan yang Allah highlightkan yang diamalkan oleh orang yang tahajud malam? Banyak sembahyang? Bukan. Banyak baca Quran? Bukan. Ya. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Ini cerita orang bangun malam tahajud. Apa yang mereka buat? Allah sebut. Yada'una rabbahum khawfan wa tam'a. Allah, Allah, Allah. Hingga terbentuklah hati itu hanya takut kepada Allah, hanya tenang, bergantung harap, tawakal kepada Allah yang maha sempurna. Ini Quran. Allah ceritakan perihal orang yang tahajud malam. Jadi siapa tahajud malam tidak ikut ini, artinya dia tak ikut garis panduan yang Allah sebut dalam Quran bagi mereka yang tahajud malam. Katalah ganti baca Quran. Boleh juga, bukan salah. Tapi tidak menempati. Karena disebut dalam Quran, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka itu ketika malam menjauhkan diri daripada tempat tidur, tahajud. Apa yang mereka buat? Langsung Allah sebut. Yada'una rabbahum Allah, 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 Allah. Khawfan wa tam'ah. Cuba tuan-tuan tanya kawan-kawan yang tahajud malam, apa yang mereka buat? Banyak solat. Tapi yang Allah bagi tahu, zikir terus. Saya akan dah ceritakan, bila Sayyidina Umar dilantik jadi khalifah, sesudah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni dia sangat kagum dengan pemerintahan Abu Bakar. Dia memang tahu rasa-rasa pemerintahan Abu Bakar, kenapa beliau memerintah begitu hebat, pemerintahnya begitu hebat. Tapi beliau ingin tahu secara pasti apakah amalan yang dibuat oleh Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar, dia jumpalah isteri Sayyidina Abu Bakar, tanya. Apa jawab? Pertanyaan ini tertumpu pada apakah yang Sayyidina Abu Bakar amalkan pada waktu malam khasnya. Apa kata isteri dia? Isteri Sayyidina Abu Bakar kata, dia bangun seperti kamu juga bangun. Ada juga semayang, tapi semayangnya sikit. Dia banyak habiskan waktunya dengan cara duduk, mukanya dikenakan pada dua-dua lutut. Dia diam saja. Sampailah hampir waktu subuh, hampir bang, barulah beliau bangun. Itu apa yang dia buat, tuan-tuan? Itulah Allah, Allah dalam hati. Itu Sayyidina Abu Bakar. Apa jawapan tadi?
isteri Abu Bakar kata, dia bangun macam juga kamu bangun, tahajud. Tapi aku tengok sembahyangnya sikit. Waktunya dihabiskan dengan cara mukanya diletakkan atas lutut. Tahu tak? Lutut kita naikkan gitu. Lalu muka kita cuba buat. Rapatkan dulu lutut tu. Rapatkan dulu lutut. Tak boleh. Ini ada penyakit ni. Tapi jangan tidur. Saya nak bakar zikir Allah, Allah. Sebab itu zikir Allah, Allah ni biasanya diriwayatkan daripada Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi dalam Quran macam tu, Sayyidina Abu Bakar pun buat macam tu. Kalau Nabi pun buat macam tu, banyak zikir. Boleh tak baca Quran? Boleh. Tapi jangan banyak, jangan melebihi zikir. Tapi orang Wahabi kata baca Quran juga zikir. Betul juga. Tapi zikir memang ada khas, baca Quran memang ada khas. Ya. Dua-dua diperintah. Bukan berarti bila baca Quran sudah berzikir. Ini salah. Ini pun syaitan. Aku tak zikir tapi aku baca Quran setiap masa. Baca Quran kan zikir. Ini sudah tertipu. Salah apa? Zikir diperintah, baca Quran diperintah. Bukan disuruh pilih. Suruh dua-dua kita mesti buat. Ada satu kitab tuan-tuan. Kitab itu bertajuk Tarbiyatuna Ruhiyah. Didikan kerohanian kita. Yang menulis apa dia? Hasan Banna. Hasan Banna ni salah seorang pemimpin ikhwan muslimin di Mesir. Ketika beliau jadi pemimpin ni, jadi presiden lah ikhwan muslimin ni, didapati anggota ikhwan muslimin di Mesir ni lemah semangat, lembik. Ya. Jadi Hasan Banna ni ditulis satu buku. Anggota ikhwan ni jadi lembik disebabkan kurang zikir. Kurang zikir dan kurang baca Quran. Lalu beliau bercakap panjang lebar di akhir itu. Beliau ada bercakap begini. Kalau aku diberi pilihan antara zikrullah dan baca Quran, aku akan pilih baca Quran. Ini disalah faham oleh ramai ustaz. Mereka kata Hasan Banna pilih baca Quran daripada zikir. Saya jawab, Allah beri pilihan salah satu ke perintah dua-dua. Perintah dua-dua. Kan itu dia kata, kalau aku diberi pilihan, tapi tidak diberi. Nah, ini ungkapan ini tuan-tuan menimbulkan salah paham ramai ustaz. Hasan Banna pilih baca Quran, aku dah baca Quran tak zikir. Saya jawab, kan dua-duanya diperintah, zikir juga diperintah, baca Quran juga diperintah. Satu peringkat di Madinah, sahabat dah kurang zikir, kurang baca Quran. Dua-dua ditegur. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ini Allah tegur ya pada orang Islam di Madinah. Bila tentera Islam dah banyak menawan daerah di semenanjung tanah Arab, peperangan dah macam tak ada. Jadi sahabat-sahabat yang biasanya banyak zikir, banyak baca Quran dah kurang. Zikir kurang, baca Quran kurang. Turun ayat ini. Adakah orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat, para sahabat itu memikirkan tak perlu lagi untuk mengkhusukkan hati bagi zikrullah dan membaca Quran. Janganlah mereka menjadi seperti orang Yahudi. Dikurniakan Allah kitab Taurat. Mereka tinggalkan, mereka tak amal.
hati mereka keras. Kebanyakan mereka melakukan dosa-dosa besar. Kan dalam ayat ni apa? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al-haq. Dua-dua sekali. Zikir dan baca Quran. Dia bukan pilihan. Jadi ada siapa lagi yang tanya? Assalamualaikum Tuan. Tak izin Tuan, apa pendapat Tuan berkenaan ada orang berzikir, dia memang betul-betul niat nak Allah dan akhirat, tetapi nakkan juga supaya tidak ketinggalan hal dunia. Contoh, nak kekayaan, nak kesenangan, nak kenikmatan dunia dan pelbagai. Adakah macam ini dikira salah jika ada niat sebegitu Tuan? Dia begini ya. Kita tengok contoh. Sahabat ada tak yang kaya raya? Ada kan? Adakah Nabi larang mereka jadi kaya raya? Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pun salah seorang sahabat yang kaya. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca, Sayyidina Osman ni ketika dia jadi khalifah, dia tak pernah ambil gaji. Ya? Orang tak ambil gaji ni dalam Islam, mula-mula Sayyidina Osman. Sebab apa? Dia dah cukup. Malahan, bila di Madinah, beliau wakafkan tanah kebun kurma dia yang terbaik apa. Dia wakafkan. Sehingga sekarang kerajaan Arab Saudi dirikan satu hotel. Hotel itu namakan Hotel Sayyidina Osman. Kerana mengenangkan jasa beliau. Jadi untuk jadi kaya ni Allah tak larang. Allah tak larang. Tapi yang Allah larang ialah kekayaan itu mengambil tempat dalam hati. Dia kekayaan itu di tangan, tak ada dalam hati. Kalau kita boleh macam itu okey lah. Tapi siapa boleh macam tu tuan-tuan? Kekayaan di tangan tak ada di hati. Ada satu cerita di zaman apa itu Abu Jaid Bustami, bukan Abu Jaid Bustami, seorang syekh, seorang sufi, dia ramai murid. Nah, muridnya ni bingung, Tuan dah ajar tentang zuhud, saya tak faham. Kita ni tak boleh ke ada harta, mesti kita hidup miskin supaya kita zuhud. Kata guru dia ni, beginilah, kalau engkau nak tengok seorang yang zuhud, boleh awak jadikan contoh, awak boleh faham, awak pergi ke kampung sana. Kampung sana itu ada seorang syekh namanya Sipulan. Jadi si murid ni pergilah kampung tu. Tanya, jumpalah. Murid ni terperanjat. Pasal apa? Rumah saya ni sangat besar, macam istana. Dia tanyalah jaga situ, ini betul ke rumah Sipulan? Betul. Di keliling rumah tu ada kereta kuda yang cantik-cantik. Itu kereta kuda siapa punya? Syekh ni lah. Lagi lah. Dia heran. Orang zuhud macam ni rumah besar. Lepas tu di mana Syekh ni, saya nak berjumpa dengan dia. Oh, tak ada. Syekh ini sekarang sedang meeting dengan raja, dengan amir. Lagi pun hebat ni. Orang zuhud berjinak-jinak dengan raja ni tak boleh. Tapi ini berjinak dengan raja. Akhirnya tak lama, tuan rumah tu pun balik. Naik kereta kuda yang special lah. Ya. Dia turun saja, orang ni tanya, Tuan ini nama Sipulan. Ya. Rumah ni tuan punya? Ya, saya punya. Kereta kuda saya punya. Awak ada nak ke kereta kuda tu? Kalau nak, ambil lah. Jadi dia pun balik jumpa guru dia. Saya baru faham tuan.
Orang zuhud sebenar saya dah tengok dah. Betul lah kata Tuan, orang zuhud sebenar itu di tangan ada, tapi tidak ada dalam hati. Sebab dia offer tadi kan, kalau kau nak ambil ni kereta kuda, bawa balik, bawa lah. Mana ada orang kaya macam ni tuan-tuan. Kita datang rumah dia, kereta berbah-belas. Ustaz, bawa baliklah satu. Saya pernah bagi orang kaya-kaya ni, kereta belas-belas dekat 20. Kereta yang dinama special punya. Masa itu saya entah macam mana, pasal diambil oleh orang kaya tu untuk mengubatkan bapak dia. Jadi bila hantar balik tu, dia suruh pekerja dia bawa kereta yang buruk ni. Keretanya berbelas-belas tuan-tuan. Tapi itu macam mana? Ada di tangan ke? Agak saya di tangan ada, di hati ada. Itu semua tuan-tuan kerja Allah. Ya. Orang yang boleh zuhud ada di tangan, tak ada di hati itu hanya orang yang sudah sampai ke tingkat tajrid. Tingkat tajrid tu orang yang sudah lepas daripada peringkat asbab. Dia dah tak pandang sebab. Tajrid. Di dalam kita ada cerita seorang yang tajrid. Tanda tajrid itu tuan-tuan ada 3. Tanah dengan emas sama nilai. Tanah dengan emas sama nilai. Ini yang pertama. Yang kedua, cercaan pujian sama, tak berbeza. Satu lagi, lapar dengan kenyang sama. Kalau 3 ni sama, ada, itu tanda tajrid. Dia tak pandang. Ada cerita dalam kitab. Seorang yang sampai ke tingkat tajrid, dia apa? Dia kata dalam hati dia, aku tak makan kalau tak Allah suapkan. Tak makan kalau Allah tak suapkan. Berapa hari dia tak makan tuan-tuan? Katanya berhari-hari tak makan. Tapi kerana dia tajrid, tak ada masalah. Kesihatan tak ada masalah, macam biasa. Dia boleh berjalan, dia boleh solat. Satu hari tuan-tuan dia berjalan-jalan sampai ke sebuah kampung. Kampung situ ada seorang kaya, dia nazar. Ya. Orang kaya ni nazar. Kalaulah ada seorang alim datang kampung, saya bernazar nak suapkan orang alim ni. Jadi bila sampai kampung itu orang beritahu. Ni ada orang alim datang ni. Pakcik suapkan. Jadi akhirnya orang yang nazar ni jumpalah orang yang tajrid tak makan berhari-hari. Suapkan dia. Barulah dia makan. Tuan-tuan boleh macam tu ke? Saya lah. Sarapan pagi itu lambat pun dah rasa lain ke perut. Betul tak? Jadi kalau orang peringkat tajrid atau hampir-hampir tajrid memang kekayaan tu di tangan ada, di hati tak ada. Pasal sudah lepas daripada asbab. Kita ni duduk dalam asbab, dalam sebab, dan kuat pula tu. Kuat. Kita duduk dalam asbab ni sangat kuat. Nak uji macam mana? Tuan-tuan jalan di Kuala Lumpur, jalan Tengku Rahman, kaki 5. Cuba tak bawa duit. Ada duit RM5. Kemudian besoknya jalan di situ juga bawa 1,000. Ada beza tak? Ada beza tak? Jalan di situ juga dalam koci ada 1,000. Yang semalam tu RM5. Macam mana? Ada beza tak? Tentu ada beza. Itu menunjukkan kita bukan di peringkat tajrid. Kalau peringkat tajrid sama, RM5 ke 1,000 sama. Jadi begitulah ya. Zuhud itu dia makom yang ke-7 ya.
didahului oleh makam taubat. Bila taubat ini sudah sebati, baru Allah kurniakan makam kedua, makam sabar. Macam mana nak sabar kalau taubat pun belum? Lepas sabar ni sudah sebati, Allah baru kurniakan makam yang ketiga, iaitu syukur. Lepas tu sudah sebati, baru Allah tingkatkan kepada makam khauf, takut kepada Allah. Lepas tu ditingkatkan kepada makam rojak. Rojak inilah yang menjadikan seorang itu penuh tawakal. Lepas tu baru zuhud. Jadi zuhud yang keenam. Nah, ada taubat, sabar, syukur, khauf, rojak. Barulah zuhud. Kalau 5 bawah ni tak ada, zuhud tak ada. Zuhud sebenar tadi tak ada. Lepas zuhud apa dia? Tawakal. Lepas tawakal, redha. Lepas redha, mahabbah. Ada 9. Ini ikut Imam Ghazali. Setengah ulama menambah lagi satu, zikrul maut. Makna dia suka mati. Tapi bukan dia nak mati, tapi kedatangan mati itu disambut dengan gembira. Bukan dia aku ala kalbu yang mati sekarang, bukan itu Dia tahu kematian dia, tarikh itu sudah Allah tetapkan, dan dia tunggu kematian itu dengan rasa penuh gembira. Ini namanya zikrul maut. Karena kematian itu dianggap pintu gerbang pertama. Pintu gerbang pertama untuk apa itu mendapat rahmat Allah yang lebih baik. Jadi gitulah cukuplah Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana warhamna, Allahumma ghfir lana warhamna, Allahumma ghfir lana warhamna. ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة القرآن البيضاء. اللهم اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما أحد. اللهم أمن علينا بالقدرة والاستقامة على شريعة القرآن البيضاء. اللهم تب علينا أكمل الفتوح واشرح صدورنا من الشرور. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن رحيم يا هادي المضلين ويا ناصر المسلمين ويا رحم الضعفاء والمساكين. اجعلنا من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين. وارزقنا خير الدار نفعنا من شر كونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.